PAS telah pun menaik taraf Dewan Himpunan Penyokong PAS ini kepada sebuah dewan yang boleh terlibat dalam proses pemilihan parti. Maknanya mereka juga boleh memilih, terlibat dalam mengundi untuk memilih kepimpinan di dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS. Ini menunjukkan keterbukaan PAS sebagai sebuah parti Islam. Dia kita kena faham perkara pertama, asasnya PAS ini adalah sebuah parti yang mengambil Islam sebagai asas dan dasar. Jadi atas dasar itu mestilah pemimpin utama PAS atau barisan kepimpinan utama PAS ini adalah orang Islam. Dan orang yang memahami asas-asas Islam. Asas-asas Islam apa dia? Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan sebagainya, ilmu-ilmu Islam. Orang inilah yang memimpin PAS. Sebab apa? Sebab yang memimpin mana-mana parti pun mestilah orang mahir. Contohnya parti komunis. Mestilah seorang yang berfahaman komunis nak jadi pengerusi parti komunis. Setuju. Kan? Jadi kita parti Islam. Untuk jadi ketua parti Islam mestilah seorang yang faqih, yang tahu, yang faham tentang agama Islam. Barulah dia akan mengetuai parti Islam. Dan parti Islam ini adalah sebuah parti berdasarkan kepada ajaran Quran, ajaran Nabi SAW, parti yang memberi keadilan kepada semua. Ini boleh dilihat dalam praktiknya, bukan sahaja di dalam teorinya tapi praktiknya. Kalau kita lihat dalam belahan dunia, di negara-negara yang diperintah oleh umat Islam, walaupun negara tersebut dijajah begitu lama, kita ambil contoh Malaysia lah. Malaysia ni dikenali di dunia sebagai negara majmuk. Kan? Orang Cina, orang India, mereka ni asalnya datang ke Malaysia kerana dibawa oleh penjajah. Sama ada sebagai pedagang, sama ada sebagai pekerja. Tetapi akhirnya diterima baik, hidup dan berasimilasi dengan orang Melayu yang menjadi penduduk teras di negara ini, dan mereka boleh hidup dengan baik. Itu kebaikan ataupun akhlak Islam. Di negara kita Malaysia tidak ada penganiayaan kaum. Walaupun orang Melayu menjadi pemimpin teras kepada negara kita, tetapi tidak ada penganiayaan terhadap mana-mana kelompok. Bukan kerana Melayu. Bukan kerana Melayu. Tapi kerana Islam. Kerana Islamnya. Kerana orang Melayu ni sangat kuat kaitannya dengan ataupun ketergantungannya dengan agama Islam. Tapi kita tengok pula di belahan dunia yang lain. Umpamanya di negara China sendiri, kalau kita tengok umat Islam minoriti di sana, apa jadi dengan mereka? Di Myanmar umpamanya, umat Islam yang minoriti di negara mereka, apa yang jadi dengan mereka? Di Thailand, di selatan Thailand, ini realiti yang hidup ada di hadapan kita. Mana bangsa-bangsa minoriti, terutamanya orang Islam yang hidup di kalangan kumpulan majoriti yang lain, mereka acap kali teraniaya. Hatta di Palestin itu asalnya tanah orang Islam, tapi akhirnya diceroboh oleh Yahudi. Mereka lebih zalim lagi kepada orang Islam. Tetapi dalam Islam terbukti apabila Islam berkuasa ataupun Islam mendominasi kuasa, memerintah, masyarakat yang lain akan terpayung, masyarakat yang lain akan dilayani secara adil. Dan inilah yang dibawa oleh PAS. Sebab itu kita nak, di HPP ni sebahagian daripada mereka yang Tuan Guru sering sebut, mereka ini adalah orang-orang bukan Islam yang tidak melampau. Yang boleh memahami apa itu perjuangan PAS, yang boleh memahami apa yang dibawa oleh PAS, dan tahu bahawa apabila PAS ini menguasai kerajaan dan memerintah, dia akan berlaku adil dan akan memberi kebaikan kepada semua pihak. Dia tidak ada isu resis, dia tidak ada isu-isu untuk menganiaya kumpulan-kumpulan kecil yang lain. Tidak ada. Jadi inilah yang kita bawa, dan kita mengharapkan Dewan Himpunan Pendokong PAS ini akan menjadi sebuah dewan yang efektif untuk memberikan maklumat yang tepat dan benar kepada orang bukan Islam dalam negara kita, akhirnya untuk bersama-sama dengan PAS.